Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Proyek Nusantara, Indonesia akan jadi negara berbeza. Yes ya. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara ya, yang bertempat di Kalimantan Timur, ini akan menjadikan Indonesia lebih lagi berubah gitu ya. Dengan kemegahan ibu kota barunya, pasti Nusantara ataupun ibu kota baru Indonesia ini akan menjadi ikon dunia gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah. Tapi mereka ada Nusantara, berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata, pelancongan mereka. Dan Bali, projek wisata andalan, betul. Yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada. Dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu potensi cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus mempunyai peranan dia. Tetapi dia nak expand the road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia. Satu waktu dulu bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation dia gagal lah bagi saya. Tetapi idea itu ada pada ketika itu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara atau sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia. Bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah. Kata bagaimana Malaysia dulu pun, bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu. Moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita. Pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru. Itu signifikan. Macam tu juga 5. Apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, gitu ya, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city. Gitu semua kan, itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia rakyat mereka sebagai consumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain. Contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini.
Pendidikan berdasarkan kreativiti murid daripada semata-mata nak bercakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia duk bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ni satu masalah yang cukup besar. Because the whole direction of the global society is moving to that direction dan kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia. Kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus-menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok, simple lah. Apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk kutip Apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan. Dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Nusantara, ibu kota baru Indonesia ini akan menjadi tumpuan ya. Apalagi dengan konsep Nusantara itu sendiri diminati dan menarik gitu ya, menarik investor untuk invest di Nusantara ya, yang pastinya Nusantara ini akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bali ya. Jadi ini dikembangkan juga ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur gitu ya, akan menjadi pusat perekonomian baru untuk Indonesia ya. Jadi Indonesia sudah berpikir panjang ini untuk masa depan yang lebih besar gitu ya untuk Indonesia gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.